Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar sirah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertajuk Wahyu Teragung. Apa yang perlu kita fahami dan yang perlu kita dapatkan daripada pelajaran hari ini ialah murid-murid dapat menceritakan peristiwa yang berlaku semasa penurunan wahyu pertama dengan jelas dan betul. Murid-murid dapat menyatakan peristiwa yang berlaku semasa penurunan wahyu pertama. Murid-murid dapat memahami dengan menyatakan maksud wahyu dan kalam Allah dengan jelas dan betul. Murid-murid juga dapat menyatakan surah atau ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan betul. Ini Jabal An-Nur, iaitu Bukit An-Nur. Bukit An-Nur terletak 3.2 km dari Makkah. Ketinggiannya 640 meter. Keadaan bukit berbatu, berpasir dan kering. Di atas puncak Jabal An-Nur ada sebuah gua yang dinamakan Gua Hira. Apa yang menarik tentang Jabal An-Nur? Apa yang ada pada Gua Hira? Di Gua Hira ini, disinilah berlakunya penurunan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu ialah kalam Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para nabi dan rasul. Kalam Allah bermaksud kata-kata Allah dengan apa jua bahasa atau apa jua cara sahaja yang difahami makhluk, iaitu para nabi dan rasul. Peristiwa penurunan wahyu teragung yang pertama. Detik penurunan wahyu yang pertama pada 17 Ramadan. Ketika itu usia junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 40 tahun dan wahyu itu telah disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Dikisahkan malaikat Jibril alaihi salam telah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda beribadah. Malaikat Jibril alaihi salam meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh membaca. Lalu malaikat Jibril alaihi salam memeluk dan meminta baginda membacanya lagi. Namun, baginda memberikan jawapan yang sama. Selepas 3 kali meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca dan memeluknya, malaikat Jibril alaihi salam mengajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca ayat 1 hingga ayat 5 daripada surah Al-Alaq. Inilah yang dimaksudkan wahyu yang pertama, iaitu ayat 1 hingga ayat 5 daripada surah Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang menemui isterinya Khadijah radhiyallahu anha dalam keadaan ketakutan. Khadijah radhiyallahu anha menyelimutkan dan menenangkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadijah radhiyallahu anha membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan sepupunya Waraqah bin Naufal, iaitu seorang pendeta Nasrani. Menurut Waraqah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dilantik menjadi rasul sebagaimana yang disebut di dalam kitab yang terdahulu. Baiklah, rumusan pelajaran kita hari ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan kehidupan masyarakat Arab jahiliyah yang sesat dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan perasaan suka mengasingkan diri tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai salah satu proses pembersihan jiwa dan persediaan rohani sebelum memikul tanggungjawab menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Baiklah, setakat ini dahulu pelajaran kita. Insya-Allah pelajaran kita akan bersambung lagi untuk siri yang kedua bagi tajuk wahyu teragung akan datang. Sampai berjumpa lagi semua. Selamat belajar dari rumah. Jom kekal selamat. Ila liqa. Assalamualaikum.